Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اسمعنا منادي الجنة في الجنة مع الأبرار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا زدنا علما وفهما وأزلنا من الغفلة وألحقنا بالصالحين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا يا أرحم الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله: باب ما يقول إذا خرج من الخلاء. Masalah yang ke-54, bab barang yang dikata atau yang dibaca apabila keluar seseorang daripada jamban. Bahasa tepat kan? Jamban. Siri yang lepas, hadis yang menunjukkan kepada kita apa yang dibaca ketika nak masuk jamban. Hari ini, apa yang dibaca ketika keluar daripada jamban, iaitu selepas daripada berak atau kencing, atau kedua-duanya sekali. Dia ada berlawan, ada pasangan, ada gandengan. Kalau kencing, gandengnya ialah kentut. Kalau berak, gandengnya ialah kencing. Jarang-jarang orang berak tapi tak kencing, dan jarang-jarang orang yang kencing tapi tak kentut. Kecuali kalau dia kencing berdiri, dia tak kentut. Kalau kencing cengkong, dia akan kentut. Wallahu alam. Allah nak macam itu. Barang yang dikata apabila keluar seseorang daripada jamban, ketahuilah kiranya ya saudaraku, telah dinyatakan bacaan dan doa masuk jamban pada bab yang dahulu daripada ini, maka janganlah lupakan dia. Dia kata tak usah lupa. Apa tuan-tuan bacaannya? Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Dia kata pesan sebelum masuk pelajaran baru, dia kata jangan lupa yang lalu, jangan lupa yang lama. Jangan lupa ketika masuk. Ni kita nak baca doa ketika keluar. Pesan daripada penulis kita ini, ya, maka janganlah lupakan dia, iaitu doa ketika nak masuk tu. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada setan jantan dan setan betina. Okey. Maka sekarang hendak menyatakan apakah pula doanya apabila keluar daripada jamban itu. Maka saudaraku, inilah satu hadis yang didatangkan oleh Tirmizi pada menyatakan keluar daripada jamban dan doa Nabi pada waktu keluarnya. Ini doa yang dibaca oleh Nabi. Maknanya kalau kita membaca doa ni, masya-Allah tabarakallah, kita membuat apa yang Nabi buat. Baik. Demikian bunyinya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza kharaja min al-khala' qala ghufranak ghufranak
Ghufranak. Saya sebut 3 kali. Pendek tuan-tuan doa nak keluar. Bukan nak keluar, dah keluar. Dia keluar tu jangan belum keluar. Kalau nak keluar tu belum keluar. Tapi doa keluar maknanya dah keluar. Dalam waktu keluar itulah Nabi baca ghufranak. Diriwayatkan daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha katanya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila keluar ia daripada jambannya, yakni buang air kecil atau air besar, sama ada dia buang air besar, kecil atau besar, maka berkatalah ia demikian bunyinya, ghufranak. Talaqi tuan-tuan, saya baca tuan-tuan dah ikut. Ghufranak. 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 Asalnya ghufranaka. Sebab kita nak berhenti tu kita matikan huruf kaf tu. Jadi ghufranak. Okey. Artinya aku minta ampun engkau ya Tuhanku. Maksud ghufranak tu ialah aku minta ampun pada engkau wahai Tuhanku. Minta ampun pula ya. Kita keluar tu kita minta ampun. Macam kita buat dosa pula kat jamban tu ya. Bila keluar kita suruh minta ampun. Okey. Ada sesuatu yang kita buat macam-macam tak kena. Sebab itu sebab dia dah keluar nanti dia kata, Nabi kata ghufranak, aku minta ampun denganmu ya Allah. Okey. Aku minta ampun engkau ya Tuhan aku. Kata Abu Isa, hadis ini hadis yang hasan, hadis yang bagus, lagi gharib, kategori hadis gharib. Gharib ni dia tidak banyak yang merawikan hadis ini. Tapi bukan makna gharib ni dhaif, tidak. Hasan tu bagus, tapi dia tidak ramai yang merawikan hadis ini, maka dia dikata sebagai hadis yang gharib. Habis. Masalah 55. Keluar dari jamban dan doanya, ya saudaraku, dengan hadis yang di dalam masalah 54 itu dapatlah kita tahu akan satu amalan Nabi kita, iaitu apabila keluar ia daripada jamban, membaca ia akan doa ini, ghufranak. Pendek tuan-tuan, ghufranak. Walaupun ada hadis-hadis yang menyebut Nabi baca doa yang lain. Alhamdulillahillazi azhaba anni ma yu'zini wa abqa fi ma yanfa'ati. Itu panjang. Tapi dalam hadis ni kata Nabi baca pendek, ghufranak. Maka sebagai sayugia bagi seorang yang menyempurnakan adab qada hajat. Orang qada hajat ni buang tadilah, buang air besar atau kecil, nak menyempurnakan adabnya tu, sayugialah apabila keluar daripada jamban itu dia baca doa sekurang-kurangnya ghufranak. Kalau langsung tak baca, yang pendek tak baca, yang panjang tak baca, itu dikatakan tidak beradab. Tidak beradab. Itu dia ya. Sayugia bagi seorang yang menyempurnakan adab qada hajat itu jangan kurang daripada menurut sebagai perbuatan Nabi, supaya tidak keluar beberapa nama amalan yang diamalkan daripada menurutnya, supaya kita tetap beramal dengan apa yang diamal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika keluar daripada jamban itu. 56. Masalah keluar dari jamban mengapa berdoa? Minta ampun pula pada Allah. Ghufranak, ampunkan aku ya Allah. Adalah berdoa keluar daripada jamban itu satu amal yang tiada sayugia dilupakan. Tak sayugia dilupakan, tak sayugia ditinggalkan, tak sayugia diabaikan. Kerana ialah satu pengajaran yang amat berharga. Walaupun pendek, tapi dia merupakan pengajaran yang sangat berharga. Bukankah masuk jamban tadi membuang fudlah? Fudlah ni ampas.
Hampaslah kena buang. Yakni hampas-hampas makanan yang busuk-busuk, yang tiada faedah bagi jisim, bagi badan. Segala yang kita makan tu sebahagiannya jadi darah dan daging, dan sebahagiannya diampas. Yang ampas ni bau busuk lah tu. Tapi sebelum keluar hampas tu najis ke tak najis kan? Sebelum keluar daripada badan. Tak payah najis ya? Oh, kalau najis kita tak boleh sembahyang. Selagi dia tak keluar, dia tak najis tau. Walaupun setimba dalam tu. Allahu Akbar. Kita boleh sembahyang. Tapi kalau dah terkeluar, dah keluar daripada rumah dia, pundi dia, itu baru najis. Datang hukum najis. Adalah berdoa keluar daripada jamban itu suatu amalan yang sayugia, yang tiada sayugia dilupakan, kerana ia satu pengajaran yang amat berharga. Oh, ulang pula ya, tak apa. Bukankah masuk jamban tadi membuang fudlah, iaitu hampas-hampas makanan yang busuk-busuk, yang tiada faedah bagi jisim, dengan senangnya? Maka membuang hampas dengan senangnya itu, tiada susah dan tiada sakit, bukankah itu satu nikmat? Dia tanya, bukankah ketika membuang hampas dengan begitu mudah, senang, nikmat? Itu nikmat tu. Bukan satu nikmat? Bayangkan kalau tak buang hampas seminggu. Seminggu tak boleh keluar hampas. Ke hospital jawab. Tiba-tiba dia boleh kenang, dia boleh solat senang keluar. Rasanya tu bukan main. Oh, bila dah keluar, lapang, lega kata. Itu satu nikmat. Okey, nikmat. Kemudian tinggal pati daripada yang dibuang tadi bagi mensuburkan tubuh. Dia punya patinya boleh menyuburkan tubuh. Darah, membentuk darah dan daging. Bukankah itu pula satu nikmat? Dia tanya. Nikmat. Yang hampas, yang busuk dibuang dengan senang, itu nikmat. Kemudian dia punya pati daripada makanan itu menjadikan subur badan kita, membesar. Bukankah itu satu nikmat? Itu dia. Kedua-dua ini adalah nikmat. Maka membuang hampas itu jika dipayahkan Tuhan, apalah kita kata. Kalau disusahkan oleh Tuhan, tegan-tegan tak keluar, tegan-tegan tak keluar. Nak kencing pula tu dah bergegor jamban tu, tak keluar juga. Hospital je awalnya. Allah. Tapi ni dengan mudah dia keluar. Nikmat sungguh. Okay. Dan dengan sebab terbuang hampas itu, jadi pula daripadanya beberapa nikmat yang tiada kita terucapkan syukur kepadanya. Nikmat yang kita rasa kat jamban itu, kita tak dapat nak menyebut syukur padanya. Jangan pula dalam jamban dia rasa lega, alhamdulillah. Tak boleh sebab dalam jamban. Mana pula kata alhamdulillah dalam jamban? Tapi kita dah merasai nikmat. Setiap apa nikmat yang kita rasai hendaklah diucap syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba-tiba nikmat itu kita sedang berada dalam tandas, tuan-tuan. Kita sedang berada dalam tandas, maka ucapan syukur alhamdulillah itu tak dapat kita nak lafaz. Okay. Maka manakala ingat seorang akan banyak nikmat yang diberinya dan tiada terucap syukur, maka sayugialah membayar qada dengan meminta ampun. Kena qada. Yang kita rasa nikmat itu kita tak dapat nak ucap alhamdulillah, kita kena qada dengan meminta ampun pada Allah. Ya Allah, aku rasa nikmat ya Allah, tapi aku tak boleh nak ucap syukur ya Allah, tak boleh nampak alhamdulillah. Maka ampunilah aku ya Allah. Ghufranak, ampunilah aku ya Allah. Itu dia sebab. Jikalau dengan bahasa Arab, ghufranak itu artinya
Ini arti maksudlah panjang. Aku pohonkan pada engkau ya Tuhanku akan ampun hamba-Mu yang tiada terucapkan syukur akan nikmat engkau yang tiada terbilang itu. Itu dia sebab kita kata disuruh minta ampun dengan menyebut ghufran. Sebab nikmat-nikmat yang begitu sekali tak dapat nak kita ucap syukur ketika kita berada dalam tandas. Bila keluar kita kata qada dengan itu dengan menyebut ghufranak. Habislah. Itu cerita tentang doa yang disuruh baca. Jangan sampai alpa, jangan sampai lupa, jangan sampai tinggal. Sekurang-kurangnya ghufranak. Kalau boleh baca yang panjang, sambunglah selepas kata daripada ghufranak itu baru sebut alhamdulillahilladzi azhaba anni ma yu'dini wa abqa fi ma yanfa'ati. Ya Allah, aku ucap syukur pada kamu ya Allah kerana telah ya baqa fi ma yanfa'ati, mengekalkan, membuang apa yang tak baik pada diri aku dan mengekalkan apa yang baik pada aku. Tapi kalau tak dapat yang panjang, sekurang-kurang yang pendek ini jangan ditinggal. Wallahu a'lam. Baik, masuk tajuk yang baru. Babun an-nahyu an istiqbalil qiblah bighaitin aw baulin. Masalah 57, bab yang tegah daripada menghadap kiblat dengan berak dan kencing. Tegah menghadap kiblat, berak dan kencing. Ni tuan-tuan, siapa nak jadi arkitek ni kena fikir bangunan tandas yang dibuat tu. Jangan dah siap, Allah, terpaksa menghadap kiblat pula, beraknya, kencingnya. Tu tak fikirlah. Kena Islamik lah. Dulu-dulu tak fikir benda ni. Kat masjid pun bila buat tandas siap-siap, bila kena berak menghadap kiblat pula. Allah, kat sini tu tak. Tak ya? Bagus. Tegah menghadap kiblat dengan berak dan kencing atau kencing. Tapi adalah dia punya keterangan ni macam mana yang ditegah tu. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, bermula berak dan kencing itu satu perkara hikmah Allah yang dijadikan bagi sekalian manusia. Kebijaksanaan Allah menjadikan manusia ini berak dan kencing. Itu menemukan kebijaksanaan Allah, hikmah Allah. Mudah keluar berak dan kencing. Okey, apa lagi kata dia? Iaitulah membuang hampas makanan yang tiada berfaedah bagi jisim dan membuang hampas yang busuk daripada air dan lainnya. Itu telah diajar oleh Nabi kita akan adabnya, supaya jadi tiap-tiap gerak dan perbuatan kita tiada terkeluar daripada menjunjung suruh Allah dan menjauhkan daripada tegahnya. Dalam urusan itu pun diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita fikir apalah yang ada dalam berak, dalam kencing, dalam tandas, itu pun diajar. Maknanya tidak ada satu benda yang tidak diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan mentaati perintah Nabi ini, maka kita dikatakan sebagai daripada menjunjung suruh Allah, menjunjung suruhan Allah dan menjauhi tegahannya atau larangannya. Masalah berak kencing dan hadisnya adalah pada masalah ini telah dikeluarkan oleh Tirmizi hadisnya, iaitu hadis melarang berak menghadap kiblat, berak dan kencing menghadap kiblat. Dengar demikian bunyinya. An Abi Ayyub Al-Ansari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ataitumul ghaid fala tastaqbilul qiblah bighaitin wala baulin wala tastabdiruha walakin syarriqu aw arribu, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Diriwayatkan daripada Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila datang sekalian kamu akan berak, yakni apabila mengkehendaki engkau mengeluarkan berak, apabila nak berak, maka janganlah duduk menghadap kiblat, janganlah mencengkung menghadap kiblat dengan berak itu. Jangan sambil berak mencengkung menghadap kiblat. Dan jangan juga menghadap kiblat dengan mengeluarkan kencing. Masa kencing pun tidak boleh menghadap kiblat. Dan jangan memberi belakang sekalian kamu akan dia. Menghadap pun tak boleh, membelakang pun tak boleh. Kiblat kat sana, kita berak kencing menghadap ke sana. Kiblat sudah di belakang, itu pun ditegar. Ya Allah. Dan jangan juga menghadap kiblat dengan dan jangan juga memberi belakang sekalian kamu akan dia, dan tetapinya berhadap ke pihak timur sekalian kamu jika kiblat tiada berbetulan ke situ, atau berhadap ke pihak barat sekalian kamu jika kiblat tiada berbetulan ke situ. Tak boleh tuan-tuannya menghadap kiblat, tak boleh menghadap ke timur pun tak boleh, kena menghadap utara atau selatan. Itu dia. Kata Abu Isa At-Tirmidzi, hadis Abu Ayyub Al-Ansari ini adalah lebih baik sesuatu pada ini bab dan lebih asah. Dan Abu Ayyub ini namanya ialah Khalid bin Zaid. Abu Ayyub Al-Ansari itu nama gelaran dia, nama batang tubuh dia sebenarnya ialah Khalid bin Zaid. Ya, hadis yang dibawa oleh Abu Ayyub Al-Ansari ini adalah lebih asah, menjadi panduan ketika berak dan kencing, iaitu tidak boleh menghadap kiblat atau membelakangkannya. Habis. Masalah 59, berak kencing menghadap kiblat atau membelakangkannya. Nak disyarahkan ni. Bermula berak atau kencing menghadap kiblat atau memberi belakang telah bersalah-salahan ulama pada rupa haramnya. Ikhtilaf ulama sudah hukum ketika menjatuhkan hukum haram kencing menghadap kiblat atau membelakangkannya. Sudah ikhtilaf. Maka pada mazhab kita Syafi'i dan Maliki rahimahumullahu taala, bahwasanya haram menghadap kiblat dan memberi belakang dengan kencing atau berak itu di padang, bukan di dalam bangunan tandas. Di padang dan di tempat-tempat yang tiada berdinding. Tiada berdinding. Tapi kalau di dinding pun luas dinding, macam masjid dinding luas, berak kat sana tengah-tengah pun bukan masjid tapi macam masjid luasnya, berdinding juga. Itu pun tak boleh. Sebab nanti ada dia punya ukuran dinding ke depan tu, dah kita berak kena berapa jauh. Kalau dah jauh sangat kira macam di tengah padang lah. Maka pada mazhab kita Syafi'i dan Maliki, dua mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki, bahawa haram menghadap kiblat ketika memberi belakang dengan kencing atau berak itu ialah di padang dan tempat yang tiada berdinding. Adapun di dalam bangunan-bangunan disebut bunyan. Bunyan ini bahasa Arab, dalam bahasa Melayu kita bangunan-bangunan yang berdinding, tandaslah. Tiada haram ia, maka tiada haram. Ini pandangan Maliki dan Asy-Syafi'i di dalam bangunan, walaupun menghadap kiblat maka tidaklah haram. Dengan dalil hadis yang ada yang di dalam masalah 58 dan lainnya, maka itulah yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dan Ibnu Umar dan Asy-Syu'bi dan Ishaq dan Ruhawiyah dan Ahmad Ibn Hanbal. Itu yang pertama, pandangan yang pertama, iaitu haramnya itu di tengah padang, tetapi kalau dalam bangunan yang berdinding maka tidak haram kencing, berak menghadap kiblat atau membelakangkannya. Mazhab kedua
Mazhab kedua ni pandangan yang kedua lah. Tiada harus menghadap kiblat dan memberi belakang dengan kencing dan berak sama ada di padang atau dalam bangunan. Ini ketat. Lebih ketat lah daripada pandangan yang pertama. Dalam pandangan pertama tadi cuma kat padang saja yang luas, yang haram. Kalau ada dalam bangunan, tidak. Tetapi pandangan yang kedua, tak kira kat padang ke, tak kira kat bangunan ke, berdinding ke, apa macam mana pun, kalau menghadap kiblat atau membelakangnya ketika berak dan kencing, hukumnya tetap juga haram. Tapi itu bukan mazhab Syafi'i, tuan-tuan ya. Mazhab Syafi'i tadi dah nyatakan dia seiring senada dengan mazhab Maliki. Yang haram itu cuma di tengah padang saja. Dalam bangunan tidak ada haram. Ketiga, pandangan ketiga atau mazhab ketiga, harus berak menghadap kiblat dan memberi belakang sama ada dalam padang atau bunian atau dalam bangunan. Ni pandangan tiga ni longgar lah. Harus maknanya boleh. Boleh je. Kata. Di padang ke dalam bangunan tu harus berak atau kencing menghadap kiblat atau membelakangkannya. Mazhab keempat atau pandangan yang keempat, tiada harus kencing dan berak menghadap kiblat sama ada di padang atau dalam bunian. Tiada harus ni sama dengan haram lah. Tidak harus sama sekali, maka haram lah. Okey. Dan harus memberi belakang di padang dan di dalam bangunan. Yang keempat ni tidak harus kencing berak menghadap kiblat di padang atau dalam bangunan, tetapi harus kencing dan berak membelakangkannya. Pening juga kita dah ada 4 pandangan ni. Tapi kita ingat yang pertama tadi mazhab Syafi'i. Itu yang kita pegang. Maka semua mazhab ini ada dengan dalilnya atas mazhabnya. Lihat terbentang di dalam Syarah Muslim. Masya Allah, tabarakallah. Kalau nak dengan lebih luas lagi keempat-empat penjelasan ni, maka bacalah kitab Syarah Muslim. Syarah Muslim ni asalnya kitab Sahih Muslim yang ada dekat 7,000 hadis tu, kemudian disyarahkan oleh Imam Nawawi rahimahullah setiap satu hadis. Disyarahkan semua syarah-syarah habis, maka siap, maka dinamakan syarah Sahih Muslim itu dengan syarah Sahih Muslim itu dinamakan syarah Muslim. Sahih Muslim jadi syarah Sahih Muslim. Macam tu. Baca bahasa Mazi pun tak habis tuan-tuan ya. Baru Mazi ni 3,000 je, lebih kurang 3,000 hadisnya. Ini yang mensyarahkan pula ulama Melayu. Elok kita baca yang disyarahkan oleh ulama Melayu, Syekh Muhammad Abdul Rauf Al-Marbawi, pensyarah kitab Sahih Tirmizi atau Jami' Tirmizi. Dia Jami' Tirmizi lebih kurang 3,000 hadisnya. Kemudian disyarahkan oleh ni Syekh Muhammad Abdul Rauf Al-Marbawi, orang Merbau. Baik. Masalah yang ke-60, berak kencing dalam bangunan. Ini hukum berak kencing dalam bangunan. Bermula berak atau kencing dalam bangunan, yakni berak kencing dalam kumpulan rumah-rumah, kedai atau lain-lain seperti di dalam bandar yang berhimpit-himpitan rumah, maka haruslah berak atau kencing menghadap kiblat dan membelakangkannya. Lihat masalah 59. Dengan syarat hendaklah kencing atau berak dekat dinding atau pagar atau lainnya sekira-kira jangan lebih jauh daripada 3 hasta. Ni kalau dalam bangunan tuan-tuannya, dalam perkampungan, dalam apa juga tempat yang bersesak-sesak, boleh kita kencing menghadap kiblat atau membelakangnya dengan syarat ada bangunan, ada dinding, dan tidak lebih dinding itu daripada 3 hasta. Kalau lebih 3 hasta dan sudah menjadi hukum berak dan kencing di tempat lapang. Dia kena ada bangunan, jauhnya bangunan itu tidak lebih daripada 3 hasta. Dan dengan satu syarat lagi, dan iaitu hendaklah dinding atau pagar dan seumpamanya itu
yang dipergikan berak kencing tadi, dinding tinggi sekira-kira tertutup pongkornya. Sekira-kira kalau kita bercengkong macam tu, tertutup ponggongnya. Maknanya tembok atau bangunan yang tidak boleh lebih 3 hasta itu tak perlu tinggi sangatlah. Sekurang-kurangnya bila kita cengkong macam tu, tertutuplah dah. Dia punya punggung, tempat kemaluan tu tertutuplah. Macam tu. Itu syaratnya yang kedua. Hendaklah tingginya itu sekurang-kurangnya menutup punggung. Maka dikadarkan oleh ulama iaitu lebih kurang 2/3 hasta. Maka jika tiada cukup 2 syarat, nescaya haramlah kencing atau berak mengadap atau membelakangkan seperti di padang juga. 2/3 hasta. Satu hasta ni kita bahagi 3. 1, 2, 3. 3 bahagian kita ambil 2. 2/3 hasta tingginya. Lebih kurang daripada siku dia sampai ke buku lali lah tuan-tuan. 2/3 hasta. Daripada siku sampai ke buku lali. Tak tinggilah kan? Dia tak tinggilah. Itu sekurang-kurangnya setinggi itu dia punya dinding. Syarat pertama, tidak jauh, tidak lebih daripada 3 hasta. Dan syarat yang kedua, hendaklah tingginya itu tidak kurang daripada 2/3 hasta. Ingat, itu syaratnya. Barulah boleh berak menghadap kiblat, kencing menghadap kiblat atau membelakangkannya. Kalau rendah daripada itu atau lebih jauh daripada 3 hasta, hukumnya dah sama seperti kencing dan berak di tanah lapang. Habis. Melainkan jika tempat yang ditentukan kencing berak, jikalau tiada beradang sekalipun, maka haruslah ia. Melainkan jika tempat yang ditentukan kencing berak, jikalau tiada beradangan sekalipun, maka haruslah ia. Inilah kelakuan kencing berak yang mukhtar, yang terpilih di sisi Ashabus Syafi'i jika berak kencing di dalam bangunan. Panjang juga masalah berak dan kencing. Masalah 61. Berak atau kencing di padang. Ya saudaraku, jikalau berak atau kencing seorang di padang serta menghadap kiblat atau membelakangnya, tetapi ada dinding sebelah kiblat atas kadar 1/3 hasta atau lebih, nescaya hilanglah haramnya menghadap kiblat atau membelakangkannya. Umumnya tadi kalau di tengah padang, kencing berak hendak kiblat haram. Tetapi kalau ada sesuatu yang menutup di depan dia, yang jauhnya tidak lebih daripada 3 hasta dan tingginya pula itu tidak kurang daripada 2/3 hasta, maka hilanglah haramnya. Macam itu pula. Maka halallah berak atau kencing di padang di dalam bangunan-bangunan dengan yang demikian itu. Dan haram berak kencing di padang dan di dalam bunyan dengan ketiadaan yang demikian. Dengan ketiadaan dinding yang dekatnya itu 3 hasta ataupun tingginya 2/3 hasta. Kalau ada pun dinding tetapi jauh, ataupun ada dinding tetapi rendah, maka haramlah juga. Macam itu. Inilah yang sahih lagi masyhur di sisi mazhab kita Syafi'i. 62. Dinding yang diiktibar bagi kencing berak. Seseorang hendak berak atau kencing, bolehlah ia berdinding dengan sebarang apa dinding sekalipun, asalkan ada menghilangkan pungkurnya atau punggungnya, iaitu 1/3 hasta tingginya. Tak kisahlah ya tuan-tuan, apa juga yang boleh menghadang dinding itu. Boleh kalau di tengah padang nak berak, ambil sesuatu yang boleh menghadang punggungnya itu daripada depan. Pungkurnya itu, tempat kemaluan tu.
Ya. Oh tak kira, tak kira. Ada orang ke tak ada orang tak kira. Bukan tunggu nak ada orang. Tak ada orang pun kena macam itu juga. Itu ada makhluk Allah tu di atas tu. Di depan tu ada makhluk Allah yang kita tak nampak. Adab. Nak kena jaga. Depan tu ada Kaabah tu walaupun jauh ya. Seolah-olah, oi, Kaabah tu kau telanjang ada aku ya kata. Macam tu. Kena tutup. Asalkan ada menghilangkan pungkurnya iaitu sepertiga hasta tinggi, maka bolehlah ia kencing atau berak menghadap kiblat atau membelakangnya dengan berdindingkan binatang ternak. Ya, ayun tu kau tolong baring kat sini kejap. Aku nak kencing kat sini. Aku nak berak kat sini. Boleh. Unta tu nampak tak haram ke? Kambing, lembu nampak tak haram ke? Menutup aurat wajib ni daripada pandangan manusia. Daripada pandangan binatang tak wajib tutup. Menutup aurat wajib tutup daripada pandangan manusia je. Kalau ada kambing pun, Bing, kau berdiri kat sini, aku nak berak ni. Kambing tengok macam tu. Tak haram. Sebab kita wajib menutup aurat ni daripada pandangan manusia, bukan daripada pandangan binatang. Kalau termasuk wajib tujuk juga daripada pandangan binatang, susah nak berak. Walaupun ada jamban, baru nak selak ada cicak, tengok ada cicak pula. Ya, tak apa. Boleh kita berdindingkan dengan binatang walaupun binatang tu nampak kita. Atau pagar. Boleh. Atau lopak yang dalam. Ada lopak dalam, kita masuk dalam lopak dalam tu. Tertinding lah. Dah terdinding. Lopak yang dalam. Atau batas, atau pasir, atau tanah tinggi, atau bukit. Dan jikalau dengan melabuhkan sampai ke tanah akan kain, tak apa, buka kain, labuhkan macam depan, tak apa, tutup dengan kain, boleh semua, asalkan pungkurnya itu tertutup. Melabuhkan sampai ke tanah akan kain daripada sebelah kiblat sekalipun, maka yang lebih asahnya di sisi ulama dan yang semasyhurnya ialah dinding jua namanya. Apa-apa yang dapat menutup tu, itulah dinamakan dinding juga nama dia. Kerana berhasil dinding antaranya dengan antara kiblat. Nak tutup kita dengan kiblat tu sebenarnya bukanlah nak tutup kita dengan orang. Tak ada orang pun nak tutup juga sebab nak mengadang antara kita dengan kiblat. Wallahu alam. Baca laju sikit. Masalah 63, berak kencing dalam jamban. Apabila membaca engkau akan masalah 59 dan 62, tahulah hukum berak kencing di dalam jamban itu harus menghadap kiblat dan membelakangnya pada mazhab Syafi'i dan Maliki. Bersyarat tadilah, tetapi pada mazhab Abu Ayyub Al-Ansari dan yang muwafaqah dengannya tiada harus berak kencing menghadap kiblat dan membelakangnya. Dengan kerana itulah kata Tirmizi, faqala Abu Ayyub qadimna Syam fawajadna marahisa qad buniyat mustaqbalul qiblah fanakhrifu anha wa yastaghfirullah. Maka kata Abu Ayyub Ansari, maka datang kami ke negeri Syam, maka kami dapati akan jamban-jamban orang di sana sesungguhnya telah dibangunkan menghadap kiblat, maka kami serongkan diri daripadanya dan kami mengucap astaghfirullah, banyak istighfar. Abu Ayyub pergi ke Syam, Syria sekarang. Syria, Syam tu luas. Syria, Jordan, itu masuk Syam lah tu. Dia pergi ke sana, orang sana dia bina jamban menghadap kiblat. Maka Abu Ayyub Ansari masuk dalam jamban dia sengitkan badan dia, tidak menghadap kiblat. Macam itu. Sambil dia sengit, dia beristighfar. Boleh pula istighfar ya. Tu dalam hati lah kot. Maka kata Abu Ayyub, maka datanglah kami ke negeri Syam, maka kami dapati jamban-jamban orang di sana sesungguhnya telah dibangunkan menghadap kiblat, maka kami serongkan diri daripadanya dan kami mengucap istighfar, minta ampun kesalahan.
akan Allah bagi kesalahan orang yang membangunkan yang demikian itu. Oh, istighfar itu bukan untuk dia tapi untuk orang yang membangunkan, yang membina jamban itu. Lihat perkataan Abu Ayyub ini telah diperpanjangkan oleh Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um pada bab Al-Khilaf fi hadzal bab. Lihatlah di sana, maka muwafaqahlah dengan dia mazhab Mujahid dan Ibrahim An-Nakhai dan Sufyan As-Suri dan Abu Sur dan Ahmad dan satu daripada riwayat. Habis satu lagi kita baca tentangnya walaupun dah habis waktu. 64. Berak dan kencing yang makruh. Berak dan kencing yang makruh. Yang haram tadi menghadap kiblat mengikut Syafi'i tanpa ada dinding. Ini yang makruh macam mana? Ya saudaraku, manakala adalah harus pada mazhab Syafi'i kita akan kencing berak menghadap kiblat dan memberi belakang di dalam jamban, maka telah berkata satu jamaah daripada ashab kita ialah makruh dan tiada disebut oleh jumhur akan makruhnya. Maka bermula yang muhtar bahawasanya jikalau susah daripada menyerongkan diri daripada menghadap kiblat dan membelakangnya, maka tiadalah makruh. Dan jika tiada susah dan musyaqqah, maka awalnya hendaklah menyimpangkan diri daripadanya. Kalau tandas itu menghadap kiblat, cengkung menghadap kiblat atau membelakangnya, hendaklah kita menyerongkan diri. Tetapi kalau musyaqqah, nak menyerong, kita tak menyerong. Kalau ada kesusahan nak menyerong, dikata makruh saja, tidak haram. Allahu Akbar. Dan jika tiada susah dan musyaqqah pada awalnya, hendaklah menyimpangkan diri daripadanya, mengelakkan diri daripadanya supaya keluar daripada khilaf. Dan dikatakan atas makruh kerana beberapa hadis yang sahih padanya. Kata Abu Isa At-Tirmizi, telah berkata Abu Al-Walid Al-Makki, telah berkata Abu Abdullah Al-Syafi'i, hanya sahaja makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan menghadap kiblat dengan berak dan jangan dengan kencing dan jangan memberi belakang, hanya sahaja ini makna tegah dalam tempat lawas seperti padang, tempat luas ya, yang luas seperti padang. Dan adapun dalam jamban yang diperbuat kerananya, maka baginya rasah pada berhadapan. Rasahnya ada kemudahan dah sebab dia sudah ada dinding. Dan begitulah kata Ishaq. Dan kata Ahmad Ibn Hanbal, hanya rasah daripada Nabi SAW pada memberi belakang kiblat dengan berak dan kencing. Dan adapun berhadapan kiblat, maka tiada harus. Membelakangkan kiblat yang ada keharusan, haruslah. Yang tadi bukan mazhab Syafi'i lah. Seolah-olah Imam Ahmad tiada memikir ia akan adanya rasah berhadapan kiblat dengan kencing dan berak di padang dan tiada jamban, dan tiada pula pada jamban. Yang katakan ada rasahnya, ada keharusan ketika membelakangkan sahaja, mengikut pandangan Imam Ahmad atau Ahmad Ibn Hanbal atau mazhab Hanbali. Babun ar-rasah fi zalik, pada mengharuskan kencing berak menghadap kiblat dan memberi belakang. Satu lagi hadis. InsyaAllah kita akan sambung pada sidang yang akan datang. Wallahu alam bisawab. Panjang tuan-tuan cerita tentang berak dan kencing, nak jaga hadap ya. Wallahu alam. Ada tanya? Apa? Allah tak dengar ya. Apa cermin? Oh, dinding cermin. Kiblat nampak tu. Dulu tak sebut cermin ya. Apa-apa saja yang boleh menutup punggurnya, daripada kiblat. Kalau cermin tertutup tak? Tapi kalau cermin gelap, confirm boleh lah. Cermin gelap. Kalau cermin tegang, serupa tak ada lah. Terus juga nampak. Kalau cermin gelap boleh insya-Allah. Dalam kitab tak ada. Baik, pandai buat soalannya kalau cermin macam mana. Kalau cermin gelap boleh, itu ijtihad saya tau. Kalau cermin gelap boleh, tapi kalau cermin tegang macam tak ada lah. Tak boleh ha. Wallahu a'lam bissawab.
Baik, sebarang kesilapan anda mohon istighfar pada Allah Subhanahu wa taala dan mohon maaf pada tuan-tuan dan puan di atas sebarang kesilapan yang mungkin berlaku. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul 'alim. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Tahassunna bizil 'izzati wal jabarut wa i'tasamna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayyil ladzi la yamut. Isrif 'anna al-balaa wal wabaa innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna hadzal wabaa jundun min junudik tusibu bihi man tasha' wa tasrifuhu man tasha'. Allahumma fasrifhu 'anna wa 'an buyutina wa azwajina wa auladina wa zurriyyatina wa ahli qaryatina wa biladina wa biladil muslimin ajma'in innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Allahumma ihtim lana bihusnil khatimah wa la tahtim 'alaina bisu'il khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahil hidayah wa taufiq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.